Okey, yang pertama kita tengok yang pertama, determine whether each stationary. Nampak digunakan istilah stationary. Jadi kita ingat, kalau kita jumpa soalan, nak cari maximum minimum. Okey, maximum minimum, maka kita mesti gunakan dua step ni. Step yang pertama, kemudian step yang kedua. Dua step je. Yang pertama, kita mesti cari dulu X yang mana akan berlakunya maximum minimum. Jadi yang pertama ni kita nak tahu X tu berapa. Cara dia, kita akan gunakan yang pertama, kita akan gunakan first derivative samakan dengan kosong. Ataupun satu lagi cara, kita gunakan f prime x undefined. Ini sama macam nota kuliah lah. Kemudian step yang kedua, kita mestilah test. Sebab nilai x yang kita dapat ni, melalui dua kaedah ni, kita tak pasti sama ada nilai tu untuk maksimum ke minimum. Jadi kita boleh sahkan dengan cara teruskan dengan step yang kedua. Untuk kita test ni, dia ada dua kaedah. Sama ada nak gunakan first derivative test ataupun kita gunakan yang kedua, second derivative test. Okey. Yang first derivative test ni maksudnya kita akan gunakan table lah. Nanti kita akan tengok detail lah. Yang pertama kita tentukan x, yang kedua f prime x. Tengok dari segi nilai campur tolak dia. Okey, nanti kita akan tengok detail dia. Kemudian kalau second derivative test tak payah guna table. Kita hanya tengok nilai second derivative tu. Kalau lebih besar daripada kosong, itu maksud dia minimum. Kalau kurang daripada kosong, itu maksud dia adalah maksimum. Jadi kita jangan ingat bila lebih besar ni maksud dia positif maknanya maksimum tu. Salah. Sebab second derivative ni dia akan baca terbalik. Lebih besar tu maksud dia minimum, lebih kecil tu maksud dia maksimum. Dia baca terbalik. Okey. Kemudian kalau kita nak bincang dari segi istilah, kalau kita gunakan syarat yang pertama ni, ini syarat pertama ni, istilah dia adalah stationary. Kalau kita bincang number, itu merujuk kepada X. Ataupun kita boleh panggil dia sebagai, ni saya guna number lah. Kalau stationary point, maksud dia, kalau kita guna syarat ni dapat nilai X. Dah dapat nilai X, kita akan cari nilai Y itu berapa. Itu dia panggil stationary point. Kalau stationary number, maksud dia daripada syarat ni kita akan dapat nilai X. Itu dia panggil stationary number. Tapi kalau kita gunakan dua-dua syarat ni, untuk cari X, nama dia adalah critical number. Critical number. Ini nama untuk X yang kita dapat tu. Boleh? Ini cuma istilah je. Jadi sebenarnya kalau nak cari maksimum minimum, kita akan gunakan dua syarat ni. Sama ada kita gunakan dua kaedah ni. Yang pertama dapatkan nilai X, yang kedua kita kena test. Okey. Yang ni kalau kita nak bincang istilah, bila guna je syarat yang pertama, nilai X tu dia panggil stationary number. Kalau kita gunakan dua-dua syarat ni untuk dapatkan X, nilai X tu dia panggil critical number. Boleh faham? Faham ni? Faham. Okey. Kemudian biasanya stationary ni saya tambah sikit nota kat sini. Sebenarnya stationary number ni biasanya kalau kita differentiate, kita tengok kalau kita differentiate dapat bentuk polinomial. Biasanya kita akan hanya gunakan step yang pertama je. Tapi kalau critical number ni, biasanya kalau kita differentiate, kita dapat bentuk fraction. Contoh macam ni lah. Contoh 3 per X tambah 2 dalam bentuk fraction. Selepas kita differentiate ni,
dapat bentuk fraction. Yang penting tu nampak bentuk fraction je, maka kita mesti gunakan critical number. Maksudnya kita gunakan syarat dua-dua ni untuk cari nilai X. Boleh? Hello? Boleh. Faham okey. Jadi kita patah balik kepada soalan tadi. Kalau kita tengok balik, dia menggunakan istilah stationary point. Maksud dia stationary ni maksud dia nilai X lah, nilai X. Kalau sebut point maksud dia X dan Y. Yang ni kita akan dapat dengan cara kita akan cari dy dx samakan dengan kosong. Yang nota saya tadi. Kalau disebut je find the coordinate of the stationary point, maksud dia kita cari nilai X tapi kita hanya gunakan satu syarat je. Macam nota saya tadi. Kalau kita nak cari stationary point ataupun number, kita akan gunakan syarat pertama sahaja. Tak perlu teruskan syarat yang kedua. Syarat pertama saja. Kecuali kalau soalan tu find the coordinate of the critical points. Kalau critical point maksud dia kita mesti gunakan dua syarat ni. Gunakan dua syarat ni kita akan dapat mungkin dua nilai X. Okey? So hati-hati dengan istilah dalam soalan. Okey, boleh? Jadi untuk yang ni dia hanya bincang stationary point. Maksudnya kita hanya gunakan syarat dy dx sama dengan kosong. Okey, kemudian daripada stationary ni, okey. Sebenarnya untuk berlakunya maksimum minimum, untuk nak tahu maksimum minimum ni, dia akan berlaku pada dua tempat je, sama ada stationary point ataupun critical point. Dia hanya berlaku kat sini je. Dia tak boleh berlaku tempat lain. Okey. Itu yang bila kita tengok soalan dia determine whether each stationary point is a maximum or minimum point. Maksud dia bila kita dapat je stationary point ni, dia nanti mesti bincang maximum dan minimum. Okey. Kemudian soalan kadang-kadang diarahkan kita by using first derivative test. Kadang-kadang soalan tu general je. Okay? Kalau general je kita boleh buat pilihan sama ada nak gunakan first derivative ataupun second derivative. Saya ambil soalan B. Okey, jadi soalan yang pertama kita tengok tadi, find the stationary point. Ini soalan yang pertama. Stationary points. Okey, soalan yang pertama. Bila jumpa je ni, maka kita terus dy dx samakan dengan kosong. Dapatlah x tu berapa. Okey. Kemudian soalan yang kedua, kita nak cari maximum minimum. Okey, maknanya untuk soalan ni kita ada dua. Yang pertama dapatkan stationary point, yang kedua dapatkan maximum minimum. Okey, kita gunakan syarat yang pertama dulu. Okey, untuk yang pertama kita dapatkan stationary point. Yang pertama dengan cara gunakan dy dx. Kita cari dy dx. Ni kalau kita differentiate ni dapat 3x squared minus 12. Okey, ini macam biasa dah kan? Okey, kemudian gunakan syarat disebabkan soalan nak stationary point. Maka mesti guna syarat dy dx samakan dengan kosong. Kalau critical point kita kena buat dua, dy dx sama kosong, satu lagi dy dx undefined. Okey, yang ini kalau kita samakan dengan kosong. Okey. Bila nampak je macam ni, pastikan mesti guna kaedah factorize. Ini macam 4. So dapatlah x sama dengan kosong dan 4. Okey, tapi nanti dalam exam jangan silap. Ada pelajar dia suka buat macam ni. 3x squared equals to 12x. Maka x, dia matikan x ni, dapatlah x sama dengan 4. Siapa yang buat ni salah. Okay? Ingat, kita tak boleh guna kaedah ni. Dia kalau x ni, dia tak boleh cancel kiri kanan. Yang boleh cancel nombor. Nombor boleh, x tak boleh. Kalau kita cancel, nanti kita akan dapat satu jawapan je. Okay? Jadi mesti guna kaedah macam ni. Okay, setakat ni ada apa nak tanya? Tak ada. Tak ada, okey. Yang sekarang ni, yang kita buat ni, ini dipanggil stationary
Ini dipanggil tertiary number. Ini. Sebab dia hanya nilai X saja. Istilah dia adalah tertiary number. Soalan kata find the stationary point. Maksud dia kita mesti dapatkan pasangan dia, cari Y. Okey, jadi kita kena teruskan. Untuk yang ni kita teruskan. Saya kena cari nilai Y. So Y sama dengan X kuasa 3 tolak 6X kuasa 2 tambah 1. Okey. Jadi kita kena teruskan bila X sama dengan 0, Y sama dengan gantikan dapatlah 1. Okey. Kemudian bila X sama dengan 4, maka Y sama dengan berapa? Guna kalkulator. Aku cuba guna kalkulator. Alpha X kuasa 2. Yes. Tambah 1. Okey, berapa? Kalau 4 negatif. Dapat tak? Negatif 31. Ya, betul. Okey, maka barulah kita boleh jawab soalan yang pertama. 0, 1 and 4, negative 3, 1. Ini adalah stationary. Barulah kita boleh panggil dia sebagai stationary points. Okey. Ini sebab kita nak ikut kehendak soalan. Kalau kata find the stationary points, maka mesti nyatakan point. Okey, ini yang pertama. Okey, kemudian soalan yang kedua, kita nak tentukan maksimum minimum. Itu maksud dia merujuk kepada step yang kedua tu. Nak tentukan maksimum minimum. Maksimum minimum. Okey, by using first derivative test. Okey. Tadi kita dah dapat dua nilai X. X kita tadi adalah 0 dan 4. Maka merujuk kepada nilai X yang kita dapat tadi, kita akan buat table. Kita akan buat table. Ini ibarat macam number line ni. 0 dengan 4. Okey, yang pertama pilih satu nilai, yang kedua kita mesti ganti dalam first derivative. Okey, kemudian kita akan ambil nilai sebarang nilai lah yang kurang daripada 0. Antara 0 dan 4 mungkin kita boleh ambil 1, 2 pun boleh, 3 pun boleh, dan yang seterusnya 5. Okey, nombor-nombor yang kita pilih ni nanti kita akan ganti dalam first derivative. Okey, kalau kat sini sepatutnya kita gunakan dy dx lah. Ini sepatutnya lebih tepat gunakan dy dx. Ini sepatutnya gunakan dy over dx. Okey, jadi kita akan ganti kan, gunakan nilai ni ganti dalam ni. Ambil negatif 1 ni ganti dalam first derivative. Okey, first derivative tadi apa? 3x squared minus 12x. Okey, saya tulis kat sini. Dy dx kita adalah apa tadi? 3x squared. Okey, ganti dalam sini. Kita hanya nak tengok dia punya nilai dia tambah ke tolak, tu je. Okey, jadi kalau nak guna kereta, gunakan alpha lagi bagus. Alpha x squared minus 12x. Okey. Jadi ingat mesti ganti dalam first derivative sebab nama pun first derivative test. Okey, masukkan nilai negatif 1. Positif ke negatif? Positif. Positif. Kemudian ganti 1 pula. Negatif. Negatif 9. Okey, kalau ganti dengan 5 pula. Positif. Yes. Okey. Kemudian kita ingat dy dx ni dia merujuk kepada gradient. Gradient ni masa kita belajar di sekolah, kalau nak senang kita ambil bentuk V ni. Kalau bentuk yang macam ni gradient dia positif. Kalau macam kiri ni negatif. Okey. Jadi ingat dy dx tu maksud dia adalah gradient. Jadi kalau positif kita ambil positif macam ni. So saya buat positif. Kemudian kalau negatif macam ni. Ni merujuk kepada ni. Positif. Okey, daripada sini nanti kita akan nampak. Kita akan nampak ni kalau saya sambung ni, dia maksimum ke minimum ni? Kalau saya sambung ni.
Maksimum ke minimum? Maksimum maksud dia akan maksimum pada X sama dengan kosong. Bukan maksud dia maksimum pada negatif 1. Bukan maksimum pada 1. Pada sempadan ni, pada sempadan. Jangan salah bagi nombor pula. Kemudian yang ni, ini kalau saya sambung, maksimum ke minimum ni? Maksimum minimum? Minimum. Okey. Maknanya dia akan minimum pada 4. Pada nilai 4. Okey, jadi kita boleh baca, ambil balik titik yang kita dapat tadi. So 0 1 maximum. Okay, is a maximum point. Maximum point. Kemudian satu lagi for negative 31 is a minimum point. Okey, boleh. Jadi macam itulah. Jadi soalan yang pertama tadi find the stationary point. Jadi kita hanya gunakan dy dx sama dengan kosong. Okey, kemudian kalau kita nak tahu maksimum minimum, kalau soalan arahkan by using first derivative, maka gunakan yang ni. Okey, boleh. Ada soalan setakat ni? Okey, boleh ya. Okey, katakan ini kalau kita keluar daripada soalan ni, katakan saya nak gunakan second derivative test. Kalau ikutkan soalan tadi, dia berhenti di sini je. Ni saya nak tunjukkan apa jadi kalau saya gunakan second derivative test. Kita tengok sama tak jawapan dia. Okey. Jadi kalau untuk second derivative test, step yang pertama sama je. Kita gunakan tadi dy dx. Okey, kita akan ambil dy dx sama dengan kosong. Ini saya ringkaskan ya. Okey, step yang awal tu sama. Step awal tu sama, nanti kamu proses dapatlah nilai x kosong, x sama dengan 4. Okey. Yang beza dia pada step yang kedua. Pada step yang kedua. Okey, pada step yang kedua, kita terpaksa differentiate kali yang kedua. Kita akan differentiate daripada yang pertama ni, kita differentiate lagi. So kita akan dapat 6x minus 12. Okey. Sekarang ni kita dah ada dua nilai x kan? Kita dah ada dua nilai x. So kita akan gantikan. Bila x kosong, maka second derivative kita gantikan x dengan kosong. Dapatlah negatif 12. Yang ni lebih kecil ke lebih besar daripada kosong? Hello? Lebih kecil. Yes, lebih kecil daripada kosong. Apa kesimpulan dia? Maksimum ke minimum? Maksimum. Maksimum. Sama tak dengan jawapan tadi? Yang tadi, sama tak? Pada x sama kan? Patutnya sama. Kemudian nilai satu lagi 4. Okey, kita akan ambil yang ini. Sama dengan ganti 4. 24 dapat positif 12. Ini apa kesimpulan dia? Maksimum ke minimum? Minimum. Minimum So ingat kita nampak lebih besar, tapi kita akan baca dia sebagai minimum. Jadi jawapan akhir nanti sama dengan yang tadi. Pada titik kosong berapa tadi y? Bila x kosong y berapa tadi? Hello? 1. Ini adalah untuk mana tadi? Kosong maksimum. Maximum point. Okey. Satu lagi nilai kalau x sama dengan 4. Berapa tadi? Negatif 31. Yes, ini adalah untuk minimum point. Okey, jadi maknanya sama ada kita gunakan first derivative test ataupun second derivative test, sebenarnya jawapan dia sama. Jadi kalau katakan soalan exam tu dia general kan? General. Dia tak spesifik nak guna kaedah mana. Jadi kamu boleh pilih sama dia nak guna table ataupun second derivative test. Jawapan dia sama. Okey, kalau ikutkan saya nampak second derivative test ni lagi mudah. Kita tak payah buat table. Okey, tapi sukatilah kamu nak pilih yang mana. Y equals to x to the power of 4
plus 6x minus 2. Soalan yang sama. Yang pertama, find stationary point. Kemudian yang kedua, determine maximum or minimum. Okey. Jadi kita gunakan syarat yang pertama. Untuk syarat yang pertama, okey, saya ambil step yang pertama. Bila sebut je stationary point, mesti gunakan syarat dy dx sama dengan kosong. Nampak aja istilah stationary point, terus gunakan dy dx sama dengan kosong. Okey, saya differentiate dulu. Okey, ini sama dengan 6. Kemudian disebabkan stationary point ni, saya gunakan syarat dy dx equals to 0, 4x cube plus 6 equals to 0. Ini soalan ni betul Okey, sekejap soalan dia. Kuasa 4 tambah 6, betul. So ini x cube equals to negative 6 over 4. Okey, akhir sekali berapa nilai dia? Ni dalam decimal number pun boleh ni. Berapa cube root of okey, cube root of 3 over 2. Okey, berapa kalau dalam decimal number? Negative 1 point. Apa tak? 1.145. Betul? Betul. Okay, betul Maknanya satu jawapan je dah. Okey, maknanya apa yang kita dapat ni, ini kemungkinan je akan berlakunya maksimum minimum. Kita belum pasti ni maksimum ke minimum, ataupun dia ni bukan maksimum, bukan minimum. Okey. So kita akan tentukan dengan cara teruskan step yang kedua. Okey, tapi sebelum tu saya nak jawab soalan dulu. Soalan kata find stationary point. Okey. Maka kita salin balik. Function yang asal tu adalah y sama dengan x kuasa 4 tambah 6x tolak 2. Okey, bila x sama dengan negatif 1.145, berapa nilai y? 1.500. Okey. Maka jadi untuk soalan yang pertama ni, soalan nak stationary point. Jadi mesti kita kena buat sampai sini. Mesti kita tulis kalau negatif 1.145 untuk x, y dia negatif 17.151. Okey. Ini adalah stationary point. Ini sebab kita nak menjawab soalan. Stationary point. Okey. Kemudian step yang kedua. Step yang kedua ataupun soalan yang kedua, determine maximum or minimum. Kalau nak ikutkan soalan, mesti guna first derivative test. Okey, disebabkan soalan kita ni satu je nilai x. Nilai x dia satu je. Maka kita akan gunakan satu je sempadan. Okey. Kita gunakan satu je sempadan. So, saya ambil ni. Satu je sempadan dia negatif 1.145. Yang pertama x, yang kedua gantikan dalam dy dx. Okey, pilih satu nombor. Ini mungkin boleh ambil negatif 2. Ini mungkin boleh ambil kosong pun boleh. Okey, kita ganti dalam dy dx. Okey, kalau kita ganti nilai negatif, maka kita akan dapat negatif, betul tak? Ganti negatif 2. Betul. Kalau ganti kosong, positif. Okey. Daripada situ kemudian kita kena lukis dia punya bentuk graf dia. Jadi kita rujuk balik. Kalau payah sangat hafal V ni, yang ni untuk graf positif, ini untuk gradient negatif. So kita akan buat, kalau negatif maksud dia macam ni. Kalau positif, kan? Jadi kita akan nampak dia adalah bentuk minimum. Okay. Jadi kesimpulan dia, pada titik negatif 1.145 dan negatif 7.151 is a minimum point.
minimum point. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Katakan ini saya keluar sikit daripada soalan. Okey, katakan step yang kedua ni saya ubah. Step yang kedua ni saya nak cari maksimum minimum. Tapi saya nak cuba kalau saya guna kaedah yang kedua, second derivative test. Okey, maka saya salin dulu daripada first derivative. Yang step yang pertama untuk kaedah ni, step yang pertama tadi sama yang atas, sama. Step yang kedua je berubah. So dy dx asalnya 4x kuasa 3 tambah 6. Saya differentiate kali yang kedua. 12x kuasa 2 lah. Okey, sampai situ. Kemudian okey, kita gunakan nilai x tadi. Nilai x kita adalah negatif 1.145. Gantikan ke dalam second derivative. Kalau kita ganti, nilai dia positif ke negatif? Lebih besar ke lebih kecil daripada kosong? Ganti sini. Positif. Positif kan? So lebih besar daripada kosong. Kesimpulan dia maksimum ke minimum? Minimum. Okey, maknanya saya boleh buat kesimpulan negatif 1.145 dengan koordinat y dia negatif 7.151. Ini adalah minimum point. Sama dengan jawapan yang atas tadi. Sama dengan jawapan atas. Jadi kalau soalan exam tu umum, kita boleh pilih guna kaedah mana-mana pun boleh. First derivative ataupun second derivative. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okey. Kita tengok soalan 1D. Soalan 1D. Soalan 1D. Kita tengok soalan 1D. Okey, kalau kita tengok soalan D ni. Soalan D, y equals to x squared minus 9 to the power of 2/3. Okey. Soalan yang pertama sama juga. Soalan yang pertama tadi stationary point kan. Jadi bila sebut je stationary point, soalan yang pertama sama tadi stationary point, maka gunakan dy dx sama dengan kosong. Kemudian maximum minimum. Kalau ikut soalan ni kita gunakan first derivative test. Okey. Kita tengok yang pertama, kalau saya ambil dy dx dulu, dy dx. Ni kena ingat baliklah. Bab yang sebelum ni kalau kita nak differentiate, gunakan power rule. Ini mesti guna power rule. Power rule. Ingat power rule ni dia mesti ada 3 kaedah. 3 step lah, 3 step. Yang pertama, turunkan kuasa. Turunkan kuasa. Kuasa yang baru kurang 1. Dia akan dapat berapa? 2/3 tolak 1. Negatif 1/3. Yeah, 1/3. Kemudian step yang ketiga, differentiate in bracket. Okey, maknanya kita akan dapat ni, kalau saya simplify ni, 4x over kita ada 3 lagi ni, 3 x kuasa 2 tolak 9 kuasa 1/3. Okey. Kemudian soalan yang pertama, kita nak stationary point. Stationary point. Maka kita gunalah syarat dy dx samakan dengan kosong. Maka kita akan ambil 4x over, okey, ni kita akan ambil sama kosong. Bila kita buat sama kosong, maka ini kalau saya darat silang ni, habis kosong ni. Tinggallah 4x equal to 0. Dapatlah x 0.
Okey. Maknanya selesai. Tapi kalau kita nak bincang point, jangan lupa kita ambil balik y yang asal tadi. Y yang asal tadi adalah x kuasa 2 tolak 9 kuasa 2 per 3. Ini kalau kita ganti kosong, y sama dengan berapa? Nanti 9 kuasa 2 per 3. Dapatlah nilai dia. Betul tak? 4.327. Betul tak? Betul. Betul kan? Okey. Okey, tapi kita kena tulis koordinat lah. 0, 4.327 sebab soalan nak find tertiary point. Jadi mesti berhenti di sini. Kalau berhenti di sini, ini masih tak dapat lagi. Satu markah lagi ni. Dia akan sampai ke bawah baru dapat J1. Sebab soalan nak point. Jadi mesti ada koordinat X dan Y. Okey, kemudian step yang kedua, kita nak tentukan sama ada ni maksimum ke minimum. Okey, kita nak tentukan maksimum ke minimum. Tapi soalan dah arahkan by using first derivative test. Okey. Jadi saya akan ambil nilai X tadi kosong. Kemudian saya salin balik tadi dy dx tadi apa? 4x per 3x kuasa 2 tolak 9 kuasa berapa tadi? Kuasa berapa? 1 per 3. 1 per 3. Okay. Kemudian kita buatlah table. Buat table pada nilai kosong. Okay, yang pertama pilih x, yang kedua ganti dalam dy dx. Pilihlah satu nilai, mungkin nanti satu, mungkin satu. Pilih yang mudah je. Okey, ganti dalam first derivative. Okey, jadi kamu kira dah. For alpha x 3 in bracket x squared alpha x squared minus 9. Okey, to the power of 1 over 3. 1 over 3. Okey, macam tu lah. Okey, kalau ganti negatif 1, berapa nilai dia? Positif ke negatif? Positif. Positif. Okey, kita ganti dengan nilai 1 pula. Nilai 1. Negatif. Okey, kemudian ingat, ini sekarang ni kita akan bincang bentuk gradient. Bila bentuk gradient positif, dia mesti macam ni. Ingat yang tadi yang saya buat V tadi. Kalau negatif dia macam ni. Okey. Kalau terlupa saya buat balik. Hafal V ni. So ini untuk gradient positif. Jadi kalau nampak je positif, ambil ni. So nampaklah ini adalah maksimum. Okey. Maka kita boleh buat kesimpulan 04.327 is a maximum. Okey, faham? Boleh tak? Boleh. Okey. Tapi kalau katakan soalan ni umum kan, determine the maximum or minimum point. Katakan soalan dia macam tu, umum. Dia tak sebut pun itu adalah tertiary point. Tak sebut. Maka kaedah dia, ni saya keluar sikit daripada soalan ni. Katakan soalan dia general je. Determine, katakan soalan dia macam ni. Determine maximum or minimum points. Point of, okay, katakan function tadi saya ambil yang tadi. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 9. Kuasa 3, kuasa 2, kuasa 2. 9 kuasa 2 per 3 2 per 3. Okey, katakan soalan dia macam ni. Dia tak sebut pun tertiary point. Okey. Maka kita akan mula dengan step yang pertama. Step yang pertama, kita akan cuba cari dy dx. Kita akan buat cari tadi dah.
dy dx. Kita turunkan kuasa, tolak satu daripada kuasa, differentiate in bracket. Okey. Kemudian kita nampak dy dx ni rupanya dia sama dengan 4x per 3 x kuasa 2 tolak 9 kuasa 1 per 3. Okey, sampai sini ya. Okey. Kemudian tadi kan saya dah pesan. Kalau kita differentiate dapat fraction, sepatutnya kita perlu cari stationary point ke ataupun critical point? Sepatutnya critical point. Ingat tak saya punya nota yang awal-awal tadi? Sepatutnya kalau kita differentiate dapat fraction, sebenarnya kalau kita nak bincang maksimum minimum, kita mesti gunakan critical point. Bila gunakan critical point, baru kita akan dapat semua titik maksimum minimum. Okey, sepatutnya kalau soalan ini general, jawapan dia mesti merujuk kepada critical point, bukannya tertiary point. Sebab soalan ni bila kita differentiate dapat fraction. Okey, kita tengok Jadi kita akan buat step yang pertama. Saya akan gunakan istilah critical point sebab saya nak cari nilai x tu dengan dua cara. Yang pertama, dy dx sama dengan kosong. Bila sama dengan kosong, kita akan ambil 4x over 3x squared minus 9 to the power of 1 over 3 equals to 0. Maka bila kita cross multiply, sama yang tadi lah, yang kita buat tadi, stationary point. Okey, dapat satu titik. Maknanya kemungkinan maksimum minimum, kalau guna syarat pertama, kita hanya dapat satu titik je. Kalau saya gunakan syarat yang kedua, sebab critical point ni dia ada dua syarat, sama ada dy dx sama kosong, satu lagi kita akan gunakan syarat first derivative undefined. Cara kita nak kira undefined ni, okey, katakan kita refer pada sini kan, boleh tak di bawah ni sama dengan kosong? Apa jadi kalau per kosong? Ada jawapan tak? Tak ada. Jadi kita gunalah syarat tu, dy dx undefined when denominator equals to 0. Maksudnya kita boleh ambil di bawah je. Ambil je di bawah. Sama dengan kosong. Okay. So ingat, kaedah untuk undefined ni kita refer pada yang di bawah je. Denominator samakan dengan kosong. Kita proses. Yang ni akan hilang kosong. Ini pun akan hilang. Maka tinggallah x kuasa 2 tolak 9 sama dengan kosong. Maka kita akan dapat ada dua lagi nilai. Okay, nampak tak? Sepatutnya kalau katakan soalan dia general kan, determine the maximum or minimum point, maka bila kita differentiate dapat fraction, nak tahu maximum minimum untuk semua sekali, mesti guna critical point, bukannya tertiary. Okey, boleh? Okey, jadi sekarang ni kita akan teruskan step yang kedua. Kita nak tentukan maksimum minimum. Okey, katakan saya masih nak ikutkan soalan ni. Saya guna first derivative test. Okey. Tetapi kita akan gunakan untuk tiga nilai lah. X sama dengan kosong, 1. X sama dengan negatif 3. Dan X sama dengan 3. Okey, dan first derivative tadi apa? Dy dx. Saya salin sebab kita akan gunakan nanti. Mana tadi kita punya dy dx? Oh, yang ni. 4x per 3x kuasa 2 tolak 9 kuasa 1 per 3. Okey, daripada sini kita akan buat table. Tapi kita akan ada 3 sempadan lah. Bermula nilai yang paling rendah, negatif 3. Kemudian nilai kosong, nilai 3. Okey, jadi yang pertama tu pilih satu nilai. Yang kedua tu ganti dalam dy dx. Okey, pilihlah mana-mana nilai. Katakan saya ambil negatif 4 sambil negatif 1. Pastikan ambil nombor yang betul jangan salah pula. Kemudian disebabkan kita banyak sangat nak ganti dalam dy dx, saya eloknya guna calculator.
gunakan alfa. Kita nanti banyak kerja nanti kita nak kira ni. Alfa X kuasa 2 tolak 9 kurungan kuasa 1/3. 1/3, yes. Tekan calculation, masukkan nilai negatif 4. Positif ke negatif? Negatif. Yes, negatif. Masukkan balik negatif 1. Yes, positif. Positif, betul. Masukkan nilai 1 pula. Yes, negatif. Biasanya berselang-seli lah biasanya. Masukkan nilai 4 berapa? Positif. Yes. Okey. Jadi untuk menentukan bentuk maksimum minimum, seeloknya kita berdasarkan nilai gradient ni, lukis graf. Ni graf dia adalah negatif macam ni lah. Ni positif. Gradient dia. Ni negatif. Ni positif. Okey, nanti kita akan nampak pada sempadan ni. Yang pertama minimum ke maksimum? Maksimum ke minimum? Minimum. Yeah, nampak minimum. Yang ni apa tadi? Ni? Maksimum. Yes. Yang ni adalah minimum, nampak? Sepatutnya kita akan jawab dengan cara critical point. Tadi yang saya buat tadi, stationary point, kita hanya dapat yang ni je. Nampak? Kita dapat satu jawapan dia. Jadi kalau jumpa soalan macam ni, saya eloknya bila nampak je fraction bila kita buat dy dx, kita mesti dapatkan semua titik x untuk maksimum minimum dengan cara critical point. Baru jawapan kita lebih tepat. Okey. Jadi itulah jawapan akhir dia. Negatif 3. Ni nanti kamu carilah berapa y dia. Kemudian kalau kosong, carilah berapa y dia. Kemudian kalau 3. Okey. Yang pertama minimum point. Yang kedua maximum point. Yang ketiga adalah minimum point. Okey. Maknanya kamu kena ingatlah, kalau kita differentiate dapat fraction, mesti guna critical point, bukannya tertiary point. Okey. Ini kalau ni nak cari y ni berapa, gunakanlah tadi y yang asal tadi. Y asal tadi berapa? X kuasa 2 tolak 9 kuasa berapa? 2/3. Okey, cuba kita gantikan jap. Kita gantikan alfa x kuasa 2 tolak 9 kuasa 2/3. Kalau kita ganti nilai negatif 3, kosong ni. Kosong. Betul? Kalau ganti kosong, positif 4.33 lah saya ambil 4.33. Kalau ganti 3, kosong juga. Okey. Jadi nak dapatkan titik ni merujuk kepada y ni lah, y yang asal ni. Okey, macam mana? Faham? Faham. Okey. Bagus. Jadi kita tengok balik yang kita bincang tadi. Okey, yang atas tadi. Yang ni kan. Okey, jadi bila kita jumpa soalan nak cari maksimum minimum, ingat kita mesti buat dua step ni. Yang pertama nak tahu nilai x tu. Nak tahu nilai x, tengok kalau kita differentiate dapat polinomial, maka kita hanya gunakan syarat yang pertama je untuk nak cari x. Kalau kita differentiate dapat fraction, maka kita mesti gunakan dua syarat ni untuk nak tahu nilai x. Okey. Kemudian second step ni kita kena test. Test kita ada dua pilihan. Kalau first derivative test mesti guna table. Kalau second derivative test mesti guna second derivative, tak payah guna table. Cuma kena hati-hati sikit lah. Cuma kena ingat sikit.
kadang-kadang tak semuanya second derivative tan ni kita akan berjaya. Kalau kita tiba-tiba ganti nilai dapat kosong, maka kita punya test ni fail. Bila fail, dia kena patah balik kepada first derivative test untuk menentukan maksimum minimum. Okay? Jadi untuk kes yang ni kena hati-hati sikit. Kalau kita dapat sama dengan kosong, maka second derivative test tu gagal. Bila gagal, kamu tak boleh buat kesimpulan tiada maksimum, tiada minimum. Mesti patah balik kepada first derivative. Okey? Mesti patah balik kepada first derivative untuk menentukan maksimum ke minimum. Okey? Untuk first derivative memang sentiasa kita akan berjaya dapat maksimum minimum. Second derivative je kadang-kadang kita gagal.